Bukannya nak dapat kuasa, nak bina empire, kan habis nak disedutnya. Lepas tu pusing tak tu, pusing kat tu, sama juga. Sebab apa? Sebab dia cita-cita dia, matlamat dia, umat Islam setengah ni, dia berkuasa kerana apa? Kerana nak berkuasa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dan kemuncaknya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita dengan nikmat iman dan Islam. Wa qala musannif rahimahullah, wa fi ghazwati badrin kanat al-istighathatu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam was sahaba billahi al-qawiyul qadir al-qahir min al-ibad ad-du'afa'il fuqara'i wal adhilla al-fuqara'il adhilla'i famadha hadath. Tu musannif rahimahullah menyebutkan bahawa dan pada peperangan Badar, wa fi ghazwati badrin kanat al-istighathatu min ar-rasul, pada peperangan Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan istighasah. Istighasah ini adalah kita memohon bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika kita benar-benar susah. Kan, kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan getir, kan, kita memanjatkan doa, kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon sungguh-sungguh, kan, itu disebut al-istighatsah. Kan? Tapi kalau kita mohon pertolongan Allah dalam keadaan biasa, kan, bila kita biasa-biasa lepas solat kita doa, kan, dalam keadaan biasa kita berdoa, lepas di pagi hari kita berdoa, maka itu disebut isti'anah. Kita mohon pertolongan dan bantuan dari Allah. Dia lebih, isti'anah ini dia lebih luas dan dia lebih umum dan lebih luas. Kan? Kita minta. Tapi kalau kita nak mengambil kesempatan daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ambil kesempatan dan pengajaran, dan juga apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan getir dan juga dalam keadaan lemah. Kan, lemah maksudnya dengan keupayaan yang biasa ni kita tak dapat nak buat benda itu. Kadang-kadang ada masa yang kita dah sampai tahap tak apalah, kita bertawakal pada Allah. Tapi sebagai orang Islam, kita bukan sahaja bertawakal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita melakukan istighatsah. Itu kita merayu, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir, ya, kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan supaya Allah menghadirkan bantuannya kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukan perkara begitu, iaitu dalam peperangan Badar. Kerana pada ketika itu tentera Islam ini 300 je lebih kurang, kan, dan tentera yang bukan Islam ini 1000 orang lebih, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sendiri bukannya dalam mood peperangan. Tak ada persiapan sangat, ya. So was-sahabati billahi al-qawiyil qadir. Nabi SAW melakukan istighatsah itu, dan juga para sahabat dengan Allah yang kita sedar bahawa Allah itu al-qawiyul qadir, al-qahir, yang maha hebat, yang maha perkasa, ya, minal ibadid du'afa, okey, daripada hamba-hambanya yang lemah. Kan, maksudnya kita menunjukkan kelemahan kita, kan, kefakiran kita, al-azilla, yang maha hina, yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Famadza hadatha, dan apakah yang berlaku dalam peperangan Badar itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin.
Kan ketika kamu wahai Muhammad ya tastaghisuna rabbakum, kamu beristighatsah, kan, kamu merintih mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, maka Allah memperkenankan permintaan kamu. Walaupun dari sudut akal kita, akal logik kita mungkin tak mampu nak menang. Sebab apa? Sebab tentera Islam tu sedikit dan tentera umat Islam, tentera yang bukan Islam itu ramai. Ya. Tetapi oleh kerana kita betul-betul mengharapkan bantuan dan pertolongan dari Allah, dan sebagai seorang hamba, ulama menyebutkan di sini bahawa kita mesti mengakui kehambaan dan kita mesti sedar bahawa sebagai seorang hamba kita mesti beramal sebagai seorang hamba. Bagaimana ya? Dalam perangan Badar itu, para sahabat walaupun dia sedikit, dia tahu dia sedikit, kemudian yang paling penting ialah dia akur kepada ketua. Maksudnya ialah dia tidak berpecah. Sebab apa? Sebab manusia ini tuan-tuan, bila kita sedar yang kita ni hamba, maka kita akan rasa bahawa kita ini tak boleh nak buat kerja agama ni seorang-seorang, tak boleh. Kita mesti ada jamaah, mesti ada kumpulan. Sebab kita sedar bahawa orang yang, minta maaf saya sebut ni, orang yang menentang Islam pun, orang bukan Islam pun, mereka ni bersama-sama. Mereka ni bila ada permasalahan yang kadang-kadang menyebabkan yang mereka nak perjuangkan, maka mereka ni they work together. Mereka bekerja bersama-sama. Tapi sayangnya umat Islam ini, kita ni dalam masa kita berdoa kepada Allah, kita mohon pada Allah, tapi kita tak mengakui yang kita ni hamba. Faham tak? Maksudnya hamba ni ialah kita tak boleh nak buat kerja seorang-seorang. Tak boleh, umat Islam ni tak boleh nak berpecah-pecah. Kita mohon bantuan dari Allah, tapi kita berpecah. Maka itu tidak membuktikan kehambaan kita. Itu tidak membuktikan kehambaan kita, kerana kita tidak sedar yang kita ni hamba. Hamba ni dia tak boleh begitu. Kita tahu bahawa sebagai manusia, kalau kita nak, apatah lagi orang Islam nak jadi hebat, dia mesti bekerja sama. Dalam hidup ni tuan-tuan, tak payah pergi jauh-jauh lah kan. Dalam hidup ni, kita hidup pun kita tidak boleh kita tidak boleh berseorangan. Kan tadi pagi tengah hari ke kita makan nasi, walaupun kita yang mampu beli beras tu, tapi kita kena ingat bahawa beras itu bukan hadir begitu sahaja. Bukan kerana kita ada duit maka kita boleh makan nasi itu. Tetapi berapa banyak orang yang telah terlibat untuk akhirnya beras itu boleh dibeli oleh kita. Petaninya, kemudian ada yang yang dia punya pembawa dia ke, kan, yang membajak dia dan sebagainya, kemudian yang buat baja, kan, sampailah ke kilang yang proses daripada padi menjadi beras. So itu kita menunjukkan bahawa kita sebagai hamba dalam urusan dunia ini pun, tuan-tuan, kita tak boleh berkesorangan. Apatah lagi bila kita orang Islam, dalam melaksanakan tanggungjawab kita untuk menegakkan kalimah Allah ini pun, kita tak boleh berkesorangan. Kita mestilah dalam jemaah ataupun kita bersama-sama mengajak orang Islam yang lain untuk sama-sama menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. So, Rabbakum fastajaba lakum, maka Allah memperkenankan permintaan kamu ya Muhammad, anni mumiddukum, aku membantu kamu, aku mendatangkan bantuan kepada kamu, bi alfim minal malaikati murdifin. Dengan bagaimana? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala menghadirkan 1000 malaikat yang membantu tentera-tentera umat Islam dalam peperangan Badar. Itu sebab dulu saya ingat ada orang dia sebut, ada ustaz-ustaz ulama dia sebut bahawa kita ni umat Islam kan, yang paling penting ialah tanggungjawab kita buat kerja agama. Kan? Kita menyampaikan
dan kita melaksanakan mengikut kemampuan kita, kemudian kita serahkan kepada Allah. Kan maksudnya kita berusaha. Tapi ada orang kata, macam mana nak Islam nak berkuasa ni, ini kita ni zaman sekarang beginilah begini. Sebab apa? Sebab kita berfikir dengan otak kita sahaja. Sedangkan sebenarnya Allah, dia bukan melihat hasilnya, kan, tetapi dia melihat usaha kita, ya. Bila kita berusaha, maka disitulah menunjukkan bahawa kita mengakui kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberikan kejayaan kepada kita, iaitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga anak-anak kita kalau belajar, tuan-tuan, maka kita sebagai seorang ibu bapa kena memberikan galakan kepada mereka untuk belajar, dan kita kena memberikan semangat kepada mereka bahawa kita beritahu bahawa kita sebagai seorang hamba perlu menunjukkan kehambaan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita bekerja, dengan cara kita belajar, dengan cara kita berusaha dengan bersungguh-sungguh. Maka itu adalah nilai kehambaan. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan kepada dia sifat ketuhanan dia, iaitu dia berhak memberikan kepada kita, berkuasa dan berhak memberikan kepada kita. Sebab orang Islam ni, tuan-tuan, kita kena rasa bersyukur kerana kita sebagai seorang hamba, maka kita ada pencipta. Tempat kita merayu, tempat kita meminta, kan? Wa yaqulu Ibnu Atha fi hikamihil jalilah. Dan seorang ulama sufi, ulama tasawuf, iaitu Ibnu Atha As-Sakandari, yang mengarang kitab Al-Hikam. Saya ingat lagi waktu saya zaman-zaman belajar dulu. Ya. Kita ni tuan-tuan, ada orang dia belajar syariat, kan? So bila dia belajar syariat je, maka dia punya perbahasan halal haram, kan? Maksudnya ini tak boleh buat, halal haram. Yang ni kena buat halal. Contoh, kan? Ya. Tapi kita kena ingat bahawa syariat ni, Islam ini, dia mesti bermula dengan akidah dahulu. Mesti bermula dengan akidah dahulu. Itu sebab Nabi SAW dalam dakwah dia, tuan-tuan, dalam siri dakwah dia, 13 tahun di Mekah itu adalah proses ataupun tempoh bagaimana Nabi SAW menanamkan akidah dalam jiwa umat Islam. 13 tahun, tuan-tuan. Kemudian bila hijrah ke Madinah, 10 tahun itu barulah melibatkan syariat. Itu sebab kalau kita lihat, puasa diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Kedua hijrah diwajibkan berpuasa. Itu sebab bila Allah datangkan perintah kepada umat Islam, maka umat Islam dia tak ada keraguan. Dia tak ada keraguan. Sebab apa? Sebab akidahnya sudah mantap. Tapi hari ini, tuan-tuan, kita daripada kecil lagi, kan, maaf lah saya sebutkan, anak-anak kita ni kadang-kadang kita suruh dia puasa, kan? Kita suruh dia puasa daripada kecil. Ya, bagus, tuan-tuan, ya, bagus. Ya. Tapi kalau 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ni, tuan-tuan, dia adalah tempoh belajar. Kan, kadang-kadang sampai budak tu dah letih, dah lemah dah, kan? Kan, tak boleh buka puasa, nanti tak boleh makan dengan orang yang puasa. Macam tu. Sedangkan sepatutnya kita ajar dia berpuasa itu kerana Allah. Nampak tak? Dia akidah tu tak tertanam dalam diri dia. Tak tertanam dalam diri dia. Sepatutnya kita daripada kecil, anak-anak ni, tuan-tuan, kita kena menanamkan akidah bahawa Allah menjadikan kita. Allah melihat apa yang kita lakukan.
Allah mengganjari dengan apa kebaikan yang kita lakukan. Kan? Maksudnya mungkin mungkin ayah tak nampak, tapi Allah nampak. Walaupun kita di dunia ini mungkin terlepas, tetapi kena ingat di akhirat kita tak akan terlepas. Itu akidah. Kan ada orang dia tak boleh terima apa-apalah yang dia tak setuju, kan? Contohnya kalau dia tak setuju, dia kata, "Ustaz, saya bukan tak boleh terima, tapi ada lain juga orang yang buat tak elok tapi tak kena tangkap." Contoh. Kan ada orang yang terlepas. Tuan-tuan, kalau kita ada akidah yang betul, kita tak akan cakap macam tu. Sebab dalam Islam ni tiada satu pun kemungkaran ataupun maksiat ataupun kita mencuri ke, kita merompak ke, kita mengambil hak orang ke, kan, yang terlepas. Tak ada. Kalaupun dia taklah dibicarakan di dunia ini, kerana manusia ni dia ada cara macam-macam cara nak selamatkan diri dia, tetapi dia akan mendapat azab yang lebih pedih di akhirat nanti. So tak ada satu benda pun yang terlepas. Itu sebab kita daripada kecil, anak-anak kita ni, kita kena ajar mereka, ya, supaya mereka faham bahawa tiada di dunia ini, kita di dunia ini sebenarnya ada pencipta yang menjadikan kita, dan pencipta yang mengganjari kita dan juga yang mengadili kita. Dan sebaik-baik pengadilan itu adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kadang-kadang bila kita bekerja hari ni, kan, kadang-kadang ada orang dia bekerja, bila bos tak nampak dia tak semangat. Kan? Bila bos nampak barulah dia semangat. Kan? Tapi bila dia dah hujung tahun, dia tak naik pangkat, orang lain naik pangkat, dia dah jadi tak tentu arah. Sebab apa? Sebab dia bekerja kerana bos. Sedangkan sebenarnya tuan-tuan, yang mencukupkan kehidupan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkinlah gaji kita tak naik, minta maaf tuan-tuan, ya. Walaupun kita bekerja baik, kita bekerja dengan tekun, amanah dan sebagainya, tapi gaji kita tak berapa naik sebab bos tak nampak. Tapi tuan-tuan, kita jangan risau. Kerana yang memberikan kecukupan dalam kehidupan kita ni bukanlah bos kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mencukupkan. Itu sebab anak-anak daripada kecil lagi kita kena mengajar dia bahawa buat sesuatu itu mestilah kerana Allah. Mestilah kerana Allah, ya. Belajar kerana Allah, kan. Kemudian berbakti kepada ibu bapa tu kerana apa? Kerana Allah. Kan, menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang nanti dah jadi abang, jaga adik kerana apa? Kerana Allah sayang orang yang menyayangi orang lain, apatah lagi membantu ibu bapa dia. So bila dia dah terbiasa dengan hidup dalam circle itu, maka bila dia besar pun tuan-tuan, kita lepaskan dia ke mana pun, insya-Allah, insya-Allah dia boleh membawa diri dia. Tapi hari ini kita ajar anak-anak kita tu daripada kecil, mohon maaf saya sebutnya, maksudnya syariat sahaja. Maksudnya kalau kita tanam pokok tu tuan-tuan, kita nak buah dia cepat keluar. Kita nak daun buah, tapi akar tu dia tak masuk ke dalam. So bila dia kena angin, bila satu masa dia membesar, and then bila dia kena angin, kena ni, habis jatuh. Itulah anak kita, bila dia keluar, kita dah tak nampak apa dan sebagainya. Itu sebab akidah itu sangat penting. Itu sebab umat Islam hari ini, maaf saya sebutnya, kadang-kala dia boleh tanya kepada kita, "Ustaz, boleh tak kita ni orang Islam ni kenapa bila nak cakap pasal agama, pasal apa, pasal pemerintahan, pasal negara ni, semua nak guna Quran. Astagfirullah. Tak boleh ke kalau tak cakap Quran? Sekarang ni dah lahir generasi yang begini tuan-tuan. Sedangkan kita sebenarnya, kita orang Melayu ni, bukan orang Melayu saja, orang Arab itu pun tuan-tuan,
kita lihat bagaimana berada dalam zaman kejahilan, zaman jahiliah itu, yang yang tenggelam dalam kegelapan itu, akhirnya datang Al-Quran dan bangsa Arab itu menjadi mulia dengan Islam. Dengan apa? Dengan cara mengikut Al-Quran. So kita ni nak pusing ke mana kalau tak ikut Al-Quran? Itu sebab akhirnya kita, maaf saya sebut ya, pusing-pusing kat mana? Akhirnya macam itulah juga kita. Kan? Naik orang ni, tukar orang ni, harap-harap boleh bertambah baik. Mungkin begitulah. Tapi akhirnya kita lihat, begitu juga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak nak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kehidupan kita. Sedangkan sebenarnya orang Melayu, kita dari sudut sejarahnya kita lihat, kita ni jadi mulia, jadi hebat kerana kita menjadikan Islam itu sebagai panduan, sebagai apa? Sebagai pegangan kita, dan Al-Quran itu sebagai panduan kehidupan kita. Ya? So Athaillah Sakandari, kan, dia mengarang sebuah kitab Al-Hikam. So zaman saya belajar dulu, saya ingat ada pelajar-pelajar, dia malas nak belajar ilmu akidah ni. Kan, dia malas nak belajar syariat, dia terus nak belajar ilmu tasawuf. So dia bacalah kitab Al-Hikam ni. Kan? So itu yang kadang-kadang ya, bila dia tengok orang hebat sikit, orang ni bagus sikit, dia pun ikut. Kan? Dia kata, ustaz, orang tu bagus, dia boleh jalan atas air. Kan? Boleh jalan atas air. Zaman-zaman dulu, kan, dia mudah ternampak. Sebab orang Melayu ni, dia mudah kena scammer. Kan? Sedangkan Ibnu Atha Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam pun dia sebut bahawa al-istiqamatu fil amal, khairun min alfi karamah. Al-istiqamah fil amal khairun min alfi karamah. Kalau kita dapat, dia kata, kalau kita dapat beristiqamah pada sesuatu amalan, walaupun amalan itu kecil, kita dapat bersedekah, kan, setiap hari Jumaat kita bersedekah, ya, kita dapat melazimi amalan. Contohnya, ya, selepas subuh kita melakukan, kita berzikir dengan zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ataupun kalau kita seorang, Allahumma rzuqni ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kan, kita dapat melazimi itu. Kan, ataupun kita baca doa selepas kita memberi salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kan, kita dapat melazimi itu, dapat istiqamah daripada daripada kita muda sampai ke tua ke. Maka Athaillah Sakandari menyebut bahawa al-istiqamatu fil amal khairun min alfi karamah. Istiqamah dalam sesuatu amalan itu adalah lebih baik daripada 1000 karamah. Sebab karamah ini, tuan-tuan, ya, dia biasanya karamah ni kadang-kadang belum tentu itu adalah karamah. Kadang-kadang kita terpedaya dengan amalan kita. Kadang-kadang kita terpedaya, akhirnya terpesong amalan kita. Kerana apa? Kerana kita terjebak dalam talbisul iblis, bisikan iblis. Merasakan bahawa kita beramal nak ini, nak itu dan sebagainya. Akhirnya kita membuat sesuatu yang bertentangan dengan agama. Itu sebab dari sudut hierarki amalan, ilmu tu, kita mulakan dengan ilmu akidah. Kan, ilmu akidah. Itu sebab anak-anak ni saya rasa mohon maaf lah, ya, kalau kita tengok dekat Allahumma salli ala Muhammad, ya, kalau kita tengok dekat media masa sekarang ni, kan, media sosial sekarang ni sangat bahaya. Kan, ya, cara dia berfikir. Kan, anak saya tu kebetulan dia belajar, untuk maaf saya sebut, ya, dia belajar di Kolej Mara tu. Yalah, sebab buat persediaan untuk keluar negara. Dia kata, ayah, ada kawan-kawan dia pandai-pandai. Kan, maksudnya kadang kita pun pandai. Tapi dia orang tak sembahyang. Dia orang pandai je, ya.
Dia pandai je. Maksudnya bila belajar dia bagus, boleh disiplin, boleh, tapi tak sembahyang. Saya pun cakap lah ya. Itulah sebenarnya kita kena ingat bahawa mungkin dia pandai, tetapi dia tak bijak, dia tak cerdik. Kadang-kadang kita ni boleh disiplinkan hidup kita, kita boleh berusaha nak dapat kenikmatan dunia yang sementara. Kan, kita boleh struggle nak dapat kenikmatan dunia yang sementara ini, tetapi kita melepaskan nikmat akhirat yang kekal. Sedangkan belum tentu lagi kita dapat. Kita waktu zaman belajar, kita nak pergi ke overseas, tapi belum tentu lagi kita dapat pergi overseas pun. Saya cakap anak saya, kan, kita belajar, tiba-tiba, minta maaf saya sebut, naik kapal terbang, jatuh, tak sampai pun overseas. Kan, maksudnya apa jaminan yang kita boleh capat apa yang kita nak itu, kalau bukan dengan izin Allah. Maka bagaimana ada orang yang nak dapat kenikmatan dunia sementara ini, tetapi dia melepaskan nikmat akhirat. So orang yang begini memanglah dia pandai, tuan-tuan. Dia boleh dapat A, berdiri dan sebagainya. Mohon maaf saya sebut dia. Tapi kalau tak sembahyang, maka kita tak boleh ikut. Nak tegur, katanya tak, abang cakaplah baik-baik, saya kata. Maksudnya cakap baik-baik, ya. Kalau kita tegur kan, dia kata kita kita terlebih jaga tepi kain orang pula, kan. Tapi kita cakaplah baik-baik, ajak baik-baik, ya. Sebab apa? Sebab sekarang ni pemikiran umat Islam ni dia melihat pada logiknya saja. Kan? Walaupun dia tak belajar, walaupun dia tak solat ataupun dia abaikan solat, tetapi dia boleh pandai. Sebab itu adalah pandai. Saya nak sebut, minta maaf saya sebut, untuk mendapat kepandaian ni tuan-tuan. Kita kata kita nak pandai, mohon maaf saya sebut, ya. Kita tak payahlah kita nak kata kita orang Islam kalau tak solat pun kita boleh pandai. Minta maaf saya sebut. Saya cakap dengan student saya, kalau nak kira pandai ni, minta maaf saya sebut, ya. Orang yang bukan Islam tu, yang makan BABI pun dia boleh pandai. Tak payah cakaplah orang Islam tak solat. Sebab apa? Sebab Allah itu Maha Adil. Allah itu memberikan sesuatu nikmat dunia ini kepada sesiapa yang mengkehendakinya. Walaupun kepada orang yang ingkar dan juga yang tidak taat kepada dia. Walaupun orang itu dia mensyirikkan Allah, tapi kalau dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu daripada kenikmatan dunia ini, maka Allah memberikan kepadanya. Sebab itu adalah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Adil, dia berikan kepada semua, kepada hamba-hambanya yang dia nakkan sesuatu itu. Tetapi dia tidak mendapat kasih sayang Allah. Dia dapat keadilan Allah, tetapi dia tidak mendapat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah pada siapa? Kepada orang Islam. Kan, maksudnya ialah kita bukan sahaja mendapat kenikmatan di dunia yang sementara ini kalau kita berusaha, kerana kita adalah seorang hamba. Dan yang paling penting ialah kita mendapat nikmat yang kekal di akhirat, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah hanyalah kepada orang yang mentaati perintah. Penting untuk kita nak fahamkan kepada anak kita, ya. Itu sebab kadang-kadang ada yang belajar tasawuf ni, minta maaf saya sebut, bila dia belajar tasawuf ni tanpa berguru, akhirnya dia mengasingkan diri dia kepada orang lain. Kan? Dia tak terlibat, tak ambil tahu tentang urusan masyarakat, apatah lagi urusan negara ke, urusan pemerintahan ke dan sebagainya. Dia kata ni tak boleh campur ni ustaz, kotor ni, dia kata. Sedangkan Nabi SAW itu adalah seorang pemimpin, tuan-tuan. Kalau kita mengamalkan tasawuf dan kita jauh daripada kehidupan Nabi,
Maka nampak sangat tak betulnya. Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tuan-tuan. Untuk apa? Untuk mendirikan sebuah negara atas perintah Allah. Kalau kita nak beribadah, tiba-tiba kita nak mengabaikan masalah negara dan sebagainya, minta maaf tuan-tuan, itu bukan namanya tasawuf. Guru saya sebut itu namanya tasawuf. Itu bukan tasawuf. Tasawuf ni ialah kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita melaksanakan sesuatu itu atas dasar kecintaan kita kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menusuri jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beramal dan juga kita melayari kehidupan ini berdasarkan kepada sunnatullah. Sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnatullah. Berdasarkan kepada sunnah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan juga sunnah Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. So, barulah itu namanya tasawuf. Contohnya kalau kita terlibat dengan, minta maaf saya sebut, orang kita melihat orang Islam ini, hasil daripada penjajahan itu, antara doktrin yang berjaya ditinggalkan oleh penjajah ialah mereka mengasingkan dunia ini, mengasingkan agama itu dengan dunia. So bila dia, minta maaf saya sebutnya, bila dia, kalau kita melihat bagaimana Snok Honjre, kan, Snok Honjre ni dia seorang minta maaf bila saya sebut ni, dalam sejarah umat Islam ini, dia adalah, minta maaf ya, seorang munafik. Seorang munafik. Kita tak boleh nak sebut orang Islam ni munafik, tuan-tuan. Kalau orang, kita kata, ada orang kan sekarang dia kata munafik kau ni kan, kan, tak boleh tuan-tuan, kita tak boleh sebut. Sebab kita boleh katalah orang itu dia berperangai, dia ada ciri-ciri munafik. Bila dia cakap, dia menipu. Bila dia berjanji, dia tak ini. Ataupun munafik ini ada dua. Satu dari sudut perbuatan dia, kedua dari sudut agama, pegangan, i'tikad dia. So kalau munafik yang sudut i'tikadnya, alladzina yazharunal iman wa yakhfaunal kufr, iaitu orang yang menzahirkan keimanan tetapi dia menyembunyikan kekufuran. Yang ini yang ada pada Snok Honjre ni. Snok Honjre ni tuan-tuan, dia seorang panglima tentera ataupun apa? Dipanggil apa? Belanda ni dia punya panglima tentera dia. Maksudnya tentera Belanda ni dia punya ketua, kapten dia. Kan? Waktu dia nak menguasai Indonesia, kan, Indonesia ni dijajah oleh Belanda. So waktu dia nak menguasai Indonesia, tentera Belanda masuk. Tak boleh. Sebab apa? Sebab orang Indonesia ketika itu yang berpegang dengan pegangan agama yang betul. Kan, dia agama dia yang berdasarkan kepada akidah yang sahih, syariat yang wadihah, kemudian tasawuf yang jelas. Itu kecintaannya kepada Allah hebat, maka dia punya kecintaan kepada negara pun hebat. Maka penjajah tak boleh lepas. Penjajah tak boleh masuk. Masuk kali kedua, lawan pun Belanda berundur juga. Tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila kuat dia beragama, kuat dia beribadah kepada Allah, maka kuat dia mempertahankan negara. Kuat berjuang untuk agama Allah. So Snok Honjre ni dia kata, dia pun buat kajian. Dia kata umat Islam ni nampaknya kalau akidah dia sahihah, akidah dia betul, syariat dia tu adalah lahir daripada akidah dia, maka sampai bila-bila kita tak akan dapat kuasai Indonesia. Maka orang Belanda, tuan-tuan,
dia pun macam Arab juga. Betul tak? Dia putih macam Arab ni. Maka apa yang dia buat, dia pun tukar dia punya teknik dia, tukar dia punya modus operandi dia. Maka dia kata kita kena memesongkan pemikiran orang Islam, orang Indonesia. Kita kena pesongkan dia punya pemikiran ni. Maka dia pun mulalah belajar agama Islam ni. Dia belajar agama Islam dan dia pergi ke Arab sana tuan-tuan. Ke Arab sana, dia pergi ke Arab. Maka dia duduk sana lebih kurang 10 tahun belajar agama. Yang ni betul-betul munafik. Alladzina yazharunal alladzina yazharunal iman. Dia menunjukkan keimanan. Wa yakhfaunal kufr. Dia menyembunyikan kekufuran dia. Dia belajar di sana beberapa tahun. Kemudian dia balik, dia pun pakai serban lah, pakai apa ni. Orang Belanda kalau dah pakai serban, dah pakai apa, kan dah macam Arab, kan tuan-tuan. So dia balik lah di Indonesia tu. Maka apa yang dia buat, dia pun buka pesantren. Dia buka pesantren. Maka dia pun mengajar. Maka apa yang dia serapkan kepada, apa yang disampaikan kepada orang Indonesia ialah dia kata, kita ni kalau kita nak punya keimanan yang jelas, kan, kalau kita nak dapat keimanan yang mantap, kalau tentera Belanda datang serang kepada kita, negara kita ni, maka kita duduk di rumah, banyakkan berzikir. Kan, banyakkan berzikir, tingkatkan lagi ibadah kita, jangan kita ambil campur itu semua urusan dunia. Tuan-tuan, ini Snok Honjrek dalam sejarah, dalam lipatan sejarah. Saya belajar masa di Mesir lagi tu. Saya ingat. Kan? Kemudian dia ajar, dia kata kalau kita minum arak, kalau sikit, tak mabuk, tak ada masalah. Sebab apa? Dia nak mula mengajar umat Islam untuk meremehkan hukuman Tuhan. Maksudnya meremehkan syariat Allah. Maksudnya dia ada pemikiran sendiri. Macam kita lah hari ni kan. Tak apa. Akhirnya tuan-tuan, bila Belanda datang menyerang Indonesia, maka umat Islam pada ketika itu dah berpecah. Ada yang pergi berjuang, ada yang lain tu duduk dekat pesantren-pesantren, duduk dekat rumah-rumah, tak pergi berjuang. Akhirnya dengan mudahlah tentera Belanda menguasai Indonesia. Itu sejarahnya, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita jahil dari sudut akidah dan syariat itu, terus nak lompat ke tasawuf. Itu sebab kena menguasai, nak belajar disiplin tu kena menguasai. Kan, akidah, syariat, kemudian tingkat kepada tasawuf. Barulah kita ni mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bila kita belajar tasawuf sikit, kita dah tak nak bicara dah tentang masalah umat Islam, tentang negara dan sebagainya. Kita rasa ni dunia. Nah, kan ini kotor. Yang kotor tu kerana benda itu diserahkan kepada orang yang tak ada agama. Jadi kotorlah dia. Tapi kalau umat Islam itu mengambil berat dan mengetahui, dan dalam Islam ini tuan-tuan, mohon maaf saya sebutnya, kuasa ke pemerintahan itu bukanlah matlamat kita. Dia bukan matlamat kita. Tapi kuasa itu ataupun jawatan itu adalah alat untuk kita melaksanakan ibadah dan berjuang menegakkan kalimah Allah. Dia bukan matlamat kita. Kita berusaha mendapatkannya, tapi kalau tak dapat, tak ada masalah. Allah tidak membebani kita dengan benda yang kita tak mampu. Tetapi kita mesti berusaha. Macam kita nak pergi balik kampung lah, balik Kelantan, balik Terengganu ke, nak balik Johor ke tuan-tuan, maka matlamat kita mana? Nak sampai ke Johor. So apa alatnya? Naiklah kereta. Maka kereta itu adalah alat nak sampai ke Johor. Tapi kalau kita tak ada kereta, tuan-tuan, boleh tak sampai ke Johor? Boleh.
Naik apa? Naiklah motor, naiklah bas. Kalau lambat lagi, naiklah basikal. Begitu juga umat Islam. Begitu juga umat Islam, tuan-tuan. Kita wajib untuk memiliki kerajaan dan kuasa jawatan itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, kan, untuk memperjuangkan agama Allah, untuk membolehkan Islam itu berkuasa. Bukannya nak dapat kuasa, nak bina empire, kan, habis nak disedutnya, lepas tu pusing tak tu, pusing kat tu, sama juga. Sebab apa? Sebab dia cita-cita dia, matlamat dia, umat Islam setengah ni, dia berkuasa kerana apa? Kerana nak berkuasa. Bila kita tanya berkuasa sebab apa? Sebab nak dapat kuasa lah, Ustaz. Kita buat apa? Kita berjuang ni sebab apa? Kita bekerja ni sebab apa? Kita berpolitik sebab apa? Sebab nak dapat kuasa. Astagfirullah. Akhirnya bila dia dapat kuasa, dia tak tahu nak buat apa. Betul tak? Akhirnya tak tahu nak buat apa. Sebab apa? Sebab dia tidak tahu bahawa kuasa itu bukanlah matlamat. Dia adalah alat. Dulu ada setengah orang dia memperjuangkan kebebasan bersuara, kan? So bila dia nampaklah banyak orang Islam yang sekarang ni ada kesedaran, kan, banyaklah punya kesedaran dan sebagainya, kongsikan dekat betul. Akhirnya dia kata mengancam, kan, bila umat Islam ni bercakap pasal agama, pasal apa dan sebagainya, maka benda itu katanya, maaf saya sebut rasis, dia kata, perkauman. Dan akhirnya sekarang ni kita tengok dia tutup, dia blok, dia hapuskan. Sebab alasannya ialah perkauman. Saya pun tak faham, ya, bagaimana kita umat Islam bila kita nak mengajar orang, okay, supaya untuk kembali kepada agama, maka itu adalah perkauman ke? Tetapi kalau yang jelas menunjukkan perkauman, kita ni dalam negara, tuan-tuan, kita kena faham, perkauman itu, ya, benda-benda yang boleh disekat, yang perlu disekat itu, yang pertama penghinaan kepada Nabi SAW, penghinaan kepada agama, tak kiralah agama Islam ke agama lain ke dan sebagainya, yang boleh menyebabkan huru-hara dan mengancam, penghinaan kepada raja-raja yang di-Pertuan Agong dan sebagainya, maka itulah yang perlu disekat. Ni tapi kalau orang memberikan kritikan, pandangan kepada kita, maka disekat, maaflah saya sebut, ya, maka kita kembali ke zaman batu lah, ya. So tak laksanakan dari saya, lapaskan, saya berhenti, maaf tuan, ya. Okey, tahaqqaq bi awsafika. So atak ilasakan dari ini disebut, ya, tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafi. Boleh buka kitab Al-Hikam, ya, kalau ni dia kata buktikanlah dengan sifat-sifat kamu, sifat-sifat kehambaan kamu. Kan, kita sebagai hamba, kan, kita di dunia ini kita ada tanggungjawab, kita ada peranan. Kan, kita jangan ingat Islam tu dia boleh tertegak macam tu je. No, tak. Dia mesti umat Islam tu berganding bahu, bekerja, barulah Islam itu boleh tertegak. Itu sifat hamba. Tak payahlah ustaz-ustaz, tak payah cakap-cakap. Kita ni Islam ni Allah jaga, nanti dia sendirilah. Kalau macam tu Nabi SAW tak berjuang, tuan-tuan. Nabi tak pergilah berperang. Nabi tak lukalah. Nabi tak pergilah ke ke Taif. Nabi tak gali parit lah, tuan-tuan. Kita lebih hebat daripada Nabi pula. Kita duduk dalam rumah boleh berzikir je, negara boleh selamat, umat Islam boleh selamat. Tak, tuan-tuan, bukan begitu. Itu salah, cara pemikiran yang salah. Kita mesti membuktikan kehambaan kita. Kehambaan kita dengan cara apa? Buat kerja sebagai seorang hamba. Barulah Allah datangkan pertolongannya sebagai pencipta. Begitu juga anak-anak kita, macam saya sebut, kan. Kalau kita nak anak-anak kita berjaya, mesti tanamkan nilai kehambaan dalam diri dia.
Kita ni hamba. Abang, kita mesti berusaha. Kita ni hamba. Kalau duduk saja tunggu rezeki ataupun jadikan rezeki, itu kerja Tuhan. Hamba mestilah berusaha. Bila kita buktikan sifat kehambaan kita, maka Allah akan turunkan, Allah akan yamuttuka bi ausafihi, maka Allah akan bantu kamu dengan sifat keesaan, sifat keagungan dia, sifat kebesaran dia, sifat as-samad dia yang membantu, menolong kita. Dia tak boleh sekadar kita kata kita memohon saja, kita berzikir saja, tuan-tuan. Tak boleh. Dia mesti seiring. Kan? Maksudnya sifat kehambaan dalam syariat. Dan syariat itu kita beribadah, dan sifat kehambaan dalam sunnatullah. Sunnatullah ini mengikut hukum alam. Kita sakit, kena berubat. Berubat sungguh-sungguh. Kan? Maksudnya yang berubat. Kan, dalam masa yang sama, kita jalankan tanggungjawab kita sebagai hamba juga, berdoa. Kan, mohon pada Allah. Dia seiring. Kan? Ni ada kata tak apalah. Kan? Kita ada juga sekarang ni, tak tahulah, mohon maaf semua ya. Ya. Dia kata perubatan sunnah ya. Dia bagus sangat tuan-tuan ya. Tapi kena ingat bahawa teknologi, perkembangan, ilmu itu adalah juga sunnah. Kan, itu adalah sunnah. Kan, ilmu ni semua dari siapa? Dari Allah. Ilmu semua dari Allah, tuan-tuan ya. So semua ilmu yang bertentangan dengan agama itu yang perlu ditolak ya. Kemudian tahaqqaq bidzalika yamuttuka bizullika, maka buktikanlah dengan kerendahan kamu. Kita sebagai hamba ini, tuan-tuan, maka minta maaf saya sebutnya, kita mesti merasakan bahawa yang terbaik itu adalah apa yang Allah turunkan. Yang terbaik itu, kita mesti berusaha itu. Kalau undang-undang itu yang terbaik, mestilah undang-undang Allah. Tetapi kita tak mampulah nak buat tak serentak. Kan? Maksudnya tiba-tiba, kerana manusia ni banyak tak faham. Tapi dalam i'tikad kita, mestilah yang terbaik itu daripada Allah. So apa yang perlu dilakukan? Umat Islam mestilah bitadarruj, berperingkat-peringkat, sikit kita buat. Bukannya awal-awal lagi dah blok. Kalau kita buat macam ni, ustaz, manalah pelabur nak datang, buat ni begini tak. Kan, contohnya ya. Saya ingat, minta maaf lah saya sebut ya. Kalau kita umat Islam ini, kita boleh bebaskan diri kita daripada benda-benda yang menghayalkan kita ataupun merugikan kita. Minta maaf saya sebut, ini it's not a politik, ni bukan politik lah. Kalau kita lihat ya, di Kedah kan, bagaimana dia punya Menteri Besar tu, dia kata bahawa bila kita mesti bekerja bersungguh-sungguh, mesti memajukan, mesti buat benda tu. Bila Allah dah beri kita banyak pelaburan masuk dan sebagainya, dan pelaburan 2021 antara yang tertinggi kan di Malaysia ini, maka apa sebab kita nak biarkan judi itu berluasa lagi? Bila kita dah buat kerja bersungguh-sungguh dan kita dapat hasilnya, maka kita boleh sikit-sikit membuang benda-benda yang merugikan manusia dan masyarakat. Bukan pasal agama, bukan resis, tuan-tuan, tetapi ini benda yang merugikan. Kan? Sesiapa mana-mana pun orang tak suka. Ada orang dia suka, ada wartawan tu tanya dia, saya ingat saya tengok dalam, dia kata, you nak tutup macam mana you nak tutup ini nak matikan lesen judi ni. Wartawan tu perempuan, dia cakap, you suka ke kalau you punya suami kaki judi? You suka ke kalau you punya suami kaki judi? Tak sukalah. So kalau you tak suka, kenapa you suka orang lain? Kenapa you suka orang lain hancur? Kenapa you suka keluarga orang lain hancur?
Itu Islam tak mengajar kita begitu, tuan-tuan. Dia bukan persoalan agama sahaja. Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat kepada sekalian alam. Kalau you sendiri tak suka suami you kaki judi, kenapa you nak perjuangkan supaya judi ini dibenarkan? Maka sebenarnya bukan, bagi saya ialah bukan ni kerana, minta maaf saya sebut ni, kerana umat Islam ni dia tidak ada jati diri dia sendiri, kan? Dan kerana kita ini hidup dalam kepura-puraan, masing-masing nak dapatkan sokongan itu, dapat ini, akhirnya minta maaf saya sebut, rakyat menjadi mangsa. Kan puluhan tahun saya ingat, minta maaf saya sebut ya. Islam dah mengajar kepada kita. Rasulullah membina negara, memberikan keamanan kepada semua, kan? Puluhan tahun, kan? Kita melihat keadaan kita ni banyak mencetuskan pertelingkahan dan sebagainya, kan? Contohnya ada satu isu yang saya lihat, ya. Kuil berada di tempat yang tak selamat, dan kuil itu didirikan sekian lama tanpa ada kelulusan dan sebagainya, kan? Bila dah didapati tak selamat dan sebagainya dan tak ada kelulusan, memang menteri besar dia suruh memang kena ikutlah, roboh. Kan ramailah orang marah dan sebagainya, dia kata beginilah, akhirnya dia berkata dah macam-macam lah, tuan-tuan. Tapi dia mengatakan bahawa kita pemimpin ni mesti mengajar rakyat supaya ikut peraturan. Bukannya ajar rakyat supaya lawan peraturan, tuan-tuan. So, kalau nak bina, bukan tak boleh, dapatkan kelulusan dengan cara yang betul, tempat tanah yang memang tanah yang dah digazetkan untuk didirikan kuil ataupun rumah ibadah, maka tak ada masalah. Tetapi daripada puluhan tahun daripada merdeka sampai sekarang, di mana sahaja dia tanya, kalau masa saya kerja di UPM dulu, ada kuil besar, depan lagi ada kuil kecil lagi, depan sana nak buat lagi, kan? Bila kita tanya kenapa, semalam Ustaz, itu Sami mimpi tempat ini banyak berkat wahyu turun dari langit. Ya. Kan, bila kita tak ada penyelesaian, sebab apa? Sebab orang kita ni, minta maaf saya sebut, untuk mendapatkan sokongan, kan, untuk apa? Untuk kekal berkuasa dan sebagainya, minta maaf sebut, biarkan. Dan akhirnya, kan, ianya menjadi masalah kepada masyarakat. Minta maaf tuan-tuan, ya. Bukan sahaja kuil ke, bukan sahaja rokong ke, surau ke, masjid pun, kita ada tata cara kita. Mestilah ikut peraturan, kita nak bina, kena ada kelulusan dan sebagainya. Maka itu adalah peraturan. So bukanlah kita mengajar manusia untuk menyalahi peraturan. Itu sebab kita sebagai seorang hamba, minta maaf saya sebut, maka kita ikut peraturan. Dan ikut peraturan, dan kita mengajar orang lain supaya mengikut peraturan itu, ya. Dan saya kira cukuplah setakat itu sahaja, tuan-tuan. Mohon maaf tadi saya kata 8.5, tapi dah terlebih sikit, ya. So, sebagai seorang hamba, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita punya tanggungjawab. Okey, tanggungjawab. Dan Nabi SAW bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilm." Sesiapa yang nakkan dunia, maka dia mestilah ada ilmu. Wa man arada al akhirah, dan sesiapa yang nakkan akhirat, dia mesti ada ilmu. Fa man aradahuma, dan sesiapa yang nakkan dunia dan akhirat, maka dia kena ada ilmu. So kita beramal ni, tuan-tuan, umat Islam nak beramal mesti ada ilmu. Kita belajar ilmu tasawuf ni, dia mesti bermula dengan akidah, dengan syariat, barulah disusudi. Bukannya syariat tu terhenti, tak, mesti teruskan kepada tasawuf. Barulah dia bukan sahaja memberikan ketenangan dalam jiwa kita, tetapi dia memberikan kebahagiaan kepada manusia secara keseluruhannya.
Yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.